Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustaz Dr. Ramlan dan semua. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan kumpulan saya yang terdiri dari 5 orang, iaitu saya, Luqman Haris, Muhammad Azim, Muhammad Syarul, Luqman Merikan dan Muhammad Nabil. Di dalam video ini, kami akan membentangkan dan menerangkan tentang kesepaduan sosial dalam Malaysia. Kesepaduan sosial secara amnya merupakan elemen penting dalam memastikan keamanan dan keharmonian dalam sesebuah komuniti. Ia merupakan prasyarat untuk sebuah negara yang stabil dan masyarakat yang bebas konflik. Oleh itu, negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Perancis dan Australia telah menjadikan perpaduan sosial sebagai dasar penting bagi negara mereka. Perbincangan mengenai perpaduan sosial bukanlah perkara baru, malah bapa sosiologi iaitu Emily Durkheim menangani keadaan perpaduan sosial dalam karyanya dengan konsep integrasi mekanikal dan integrasi organik. Kemudian, ia telah digunakan oleh tokoh-tokoh kemudian seperti Ferdinand Tonis, Robert Redford, Hillary dan sebagainya. Di Malaysia, Syamsul Amri Baharudin mengetengahkan konsep kesepaduan sosial yang baru-baru ini dianggap sebagai formula penting untuk menangani masyarakat pluralistik. Salah satu tempat yang paling penting untuk perpaduan sosial berlaku adalah dalam komuniti kejiranan. Di Malaysia, komuniti kejiranan selalu terdiri daripada kawasan berbilang etnik, terutamanya di kawasan bandar dan pinggir bandar. Kejiranan sedemikian dicirikan oleh pengasingan dan perbezaan sosial yang merupakan campuran aspek budaya, agama, linguistik dan latar belakang. Justru komuniti yang terbentuk seperti ini menghadapi cabaran dan bentuk integrasi antara mereka. Keadaan ini merupakan impak yang kesan secara langsung akibat daripada halangan pemodenan dan perindustrian masyarakat di kawasan itu juga sering berubah bergantung pada kesedaran mereka. Individu dan keluarga yang menghargai pendidikan ini mengubah nasib mereka akan cenderung melakukan perubahan dan mendapat pendidikan yang lebih baik. Langkah ini akan membantu mereka mengubah kehidupan mereka. Dalam hal ini, kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk membawa perubahan dan menambahbaikkan dialami oleh masyarakat. Jika ia gagal, meningkatkan mobiliti masyarakat di Malaysia akan berada dalam bahaya. Dalam usaha menyatupadukan masyarakat terasing ini, kerajaan telah menubuhkan Kementerian Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN yang melapor terus kepada Kementerian Perdana Menteri dan bertanggungjawab melaksanakan dasar komuniti kejiranan. Antara program yang paling besar dilaksanakan di bawah JPNIN ialah program Rukun Kejiranan. Kini terdapat lebih 5,000 rukun tetangga di seluruh Malaysia. Rukun tetangga dengan itu merupakan sebuah badan atau organisasi penting untuk menggerakkan aktiviti kemasyarakatan. Rukun jiran tetangga memberi peluang kepada masyarakat untuk berkumpul. Proses yang terletak pada usaha mereka menganjurkan aktiviti dan program rukun tetangga adalah satu proses ke arah yang dinamakan perpaduan sosial. Secara tidak langsung, kesepaduan sosial diterapkan dalam program kemasyarakatan di kawasan kejiranan rukun tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Azrai dan saya akan menghuraikan tentang kriteria yang dilakukan oleh kerajaan untuk memperkukuhkan kesepaduan sosial di Malaysia. Kerajaan melancarkan satu konsep, iaitu konsep Satu Malaysia pada tahun 2019, tak selesai pada Jun 2019. Pada ketika itu, konsep Satu Malaysia ini untuk menerapkan semangat perpaduan dan persaudaraan rakyat Malaysia. Malaysia mengandungi pelbagai agama, kaum, bangsa. Seperti kita tahu, Melayu, India dan juga Cina. Konsep Satu Malaysia ini dijalankan oleh dua aspek utama, iaitu aspek yang pertama ialah penerapan teras perpaduan dan aspek yang kedua ialah penerapan nilai-nilai aspirasi. Penerapan teras perpaduan, aspek ini terdapat 4 aspek di bawahnya, iaitu hormat menghormati, merendah hati ataupun tawaduk, seterusnya kesederhanaan dalam gaya hidup dan berbudi bahasa. Apa yang kita faham tentang hormat menghormati ini ialah kita perlu menghormati setiap orang di mana pun kita berada, kerana itulah lumrah kehidupan yang mana kita akan berjumpa dengan semua orang. Dan hormat menghormati ialah satu common sense yang perlu kita ada pada setiap orang. Yang kedua ialah merendah hati ataupun tawaduk. Kita perlu merendahkan diri kita kepada setiap orang. Contoh seperti kita melihat orang-orang susah dan kita merasa merendah hati untuk membantu mereka. Yang ketiga ialah kesederhanaan dalam gaya hidup. Yang mana kita lihat sekarang, kesederhanaan dalam gaya hidup ni kuranglah diterapkan oleh rakyat-rakyat kita. Di mana kita tahu bahawa gaji kita yang tidak terlalu baik, tetapi kita terikut-ikut dengan sosial media. Seperti kita tahu dalam peribahasa, mengukur baju di badan sendiri.
yang di mana kita kena faham apa keupayaan kita, apa hak kita. Yang last sekali ialah berbudi bahasa, mana cara kita berbicara dengan setiap rakyat Malaysia. Aspek yang kedua ialah penerapan nilai-nilai aspirasi, yang di mana di bawah penerapan ini ada 8 aspek, iaitu budaya yang berprestasi tinggi di dalam amanah. Maknanya kita perlukan budaya yang berprestasi tinggi dalam setiap pekerjaan ataupun dalam setiap kelakuan, agar mereka amanah dan berterus terang lah dalam pekerjaan. Yang kedua ialah budaya ketetapan. Seperti contoh, menepati masa. Kita kena pergi kerja pukul 8, jadi kita tepati masa, kita datang pukul 8 ataupun sebelum pukul 8. Baiklah, yang ketiga, budaya ilmu, sedia menimba ilmu. Sebenarnya kat sini seperti kita melihat sama sekolah lagi sehingga besar, penerapan ilmu ni sangatlah penting. Yang ketiga ialah integriti yang tinggi, disegani dan dihormati. Yang keempat, ketabahan dalam tempoh setiap dugaan. Maknanya kita perlu tabah dalam apa masalah yang kita hadapi. Terusnya, kesetiaan. Maknanya pengorbanan kita lihat tentera di Malaysia, mereka bersedia untuk mengorbankan diri mereka untuk negara. Seterusnya lagi, kebijaksanaan untuk menghadapi setiap masalah yang ada, seperti emergency ataupun masalah-masalah kemalangan. Jadi rakyat ni ialah orang yang utama yang berada di situ. Jadi apakah kebijaksanaan mereka yang boleh lakukan? Seterusnya, budaya yang berinovasi. Maknanya budak-budak zaman sekarang ataupun pekerja-pekerja zaman sekarang, diorang berinovasi, diorang menggunakan kreativiti diorang untuk menyelaraskan diorang punya pekerjaan diorang, untuk memudahkan pekerjaan diorang. Baiklah, ini ialah 8 aspek dalam penerapan nilai-nilai aspirasi. Konsep Satu Malaysia ini tidaklah diterima oleh semua rakyat. Seperti yang mana kita tahu, aspek Satu Malaysia ini dibuat selama 10 tahun untuk mendapat penggubalan tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Ustaz. Nama saya Luqman Hakim American bin Rohaiza American. Hari ini saya akan bercakap tentang perbezaan kesepaduan sosial di antara pandangan Islam dan juga Barat. Terdapat 5 perbezaan yang ingin saya bahaskan dan saya akan memberitahu tentang pandangan Islam terlebih dahulu, iaitu perbezaan kesepaduan sosial pandangan Islam. Yang pertama ialah dikenali sebagai ummah. Ia mempunyai pengertian yang sangat luas dan tiada batasan oleh suku, bangsa, golongan, kedudukan atau pangkat kecuali agama. Selain itu disebabkan oleh pengaruh budaya semula jadi dan sosial, Islam mengiktiraf kumpulan manusia dan kumpulan etnik. Seterusnya, terdapat beberapa perkataan dalam Al-Quran iaitu ummah, Ayub dan Dar Qabain. Di samping itu, Yusuf Qadrawi mengatakan masyarakat berlandaskan akidah melalui idea-idea tertentu, kemudian melahirkan sistem, peraturan, akhlak dan etika Islam. Akhir sekali, buku pertama yang memperkenalkan tentang hukum hakam bermasyarakat. Manakala pandangan Barat pula, society dipetik daripada bahasa Latin societas, yang bermaksud hubungan yang baik dengan orang lain. Perkataan masyarakat dalam sosius bermaksud kawan. Selain itu, ahli masyarakat mempunyai minat dan matlamat yang sama dan biasanya digunakan untuk menggambarkan rakyat sesebuah negara. Di samping itu, J.L. Gillin dan J.P. Gillin, sebuah kumpulan yang bertaburan dengan tabiat, tradisi, sikap dan rasa perpaduan yang sama. Seterusnya, Arlington sekumpulan yang hidup dan bekerjasama untuk masa yang lama supaya mereka boleh mengatur diri dan mereka dapat menganggap diri mereka sebagai satu unit sosial. Akhir sekali, Peter L. Berger, hubungan yang besar dan kompleks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarah Azam bin Syawadi. Pendapat terhadap kesepaduan sosial dalam Malaysia. Pada pendapat kami, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai bangsa, budaya dan agama. Namun begitu, menurut laporan Indeks Keamanan Global, Malaysia kini berada di tangga ke-16 negara paling aman di dunia. Jika melihat dari statistik ini, ia membuktikan bahawa kerajaan masih berjaya dalam mengukuhkan perpaduan yang telah terbina semenjak kemerdekaan tanah air pada 1957 yang lalu. Pihak kerajaan sentiasa memberikan yang terbaik kepada semua rakyat tanpa mengikut perbezaan sama ada mengikut bangsa, budaya dan agama, sehingga semua rakyat berpuas hati dan mendapatkan keadilan yang diingini.
Malaysia pada masa kini lebih baik dalam menguruskan negara dan lebih mengutamakan rakyat. Sebagai contoh, seluruh negara kini telah dilanda wabak pandemik COVID-19 yang telah meragut nyawa jutaan manusia. Di Malaysia, rakyat sangat terkesan dengan pandemik ini sehingga rakyat terpaksa kehilangan pekerjaan mereka dan mengugat ekonomi setiap individu. Namun begitu, pihak kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang bersesuaian seperti program bantuan kehilangan pekerjaan PKP yang telah membantu rakyat untuk dapat menyara kehidupan keluarga dan dapat menjana kembali pendapatan ekonomi. Ini secara tak langsung dapat menjaga perpaduan setiap kaum di Malaysia kerana tidak melibatkan satu kaum sahaja. Ini membuktikan kerajaan sangat mengambil berat mengenai rakyatnya tanpa membezakannya dan dapat mengukuhkan perpaduan dan kasih sayang antara satu sama lain dalam mengelak pergaduhan. Selain bantuan kewangan, pihak kerajaan juga telah melaksanakan program yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu melancarkan dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan kohensif dalam membantu dalam menjaga kesejahteraan antara rakyat. Program ini dijalankan untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh keras perpaduannya. Program ini telah menggariskan 3 objektif utama dasar perpaduan negara yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian, itu menetapkan strategi jangka panjang dalam usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. 3 objektif utama itu ialah mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara, membentuk entiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Ini membuktikan bahawa kerajaan sememangnya mengambil serius mengenai perpaduan kaum di Malaysia yang menjadi pemacu kepada masa depan negara yang lebih baik dan dapat mengukuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Adam Malik. Secara rumusannya, terdapat 3 poin penting yang boleh kita rumuskan daripada topik ini. Yang pertama ialah kesatuan sosial merupakan elemen penting dalam memastikan keamanan dan keharmonian dalam sesebuah komuniti. Ia merupakan prasyarat untuk sesebuah negara yang stabil dan masyarakat yang bebas konflik. Yang kedua, usaha-usaha perlu diambil secara berterusan bagi memastikan hubungan etnik di Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh saya ambil ialah pada tahun 2009, kerajaan telah melaksanakan konsep Satu Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Konsep Satu Malaysia ini dilancarkan kerana ia dapat meneraskan perpaduan kaum dan bangsa. Seterusnya, menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan persaudaraan di Malaysia yang terdapat pelbagai kaum dan bangsa. Sehubungan dengan itu, akhir sekali, hubungan etnik merupakan perkara yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk. Setiap kaum ataupun etnik perlu tahu dan memainkan peranan mereka dalam memastikan konflik perkauman seperti peristiwa 13 Mei tidak berulang semula. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menyaksikan video berkenaan pandangan masyarakat terhadap kesepaduan sosial di Malaysia. Kesepaduan sosial ialah perkongsian budaya. Apa yang saya faham tentang kesepaduan ni ialah kita hendaklah ada sikap toleransi dengan budaya lain. Kerjasama antara kaum. Kesepaduan sosial tu adalah di mana
kaum daripada pelbagai etnik bertimah rasa serta bekerjasama. Perpaduan adalah persatuan kaum. Kepekaan kepada sensitiviti kaum lain. Hormat menghormati. Penyatuan antara kaum. Bermuafakat membawa berkat. Pelbagai etnik yang hidup dengan budaya sendiri dan budaya etnik lain. Keharmonian, integriti and perpaduan. Keamanan, kesejarahatan dan keharmonian. Integrasi, perpaduan, kesejahteraan. Penting kerana kesepadan rakyat dapat mengelakkan konflik antara kaum. Okay, bagi saya perpaduan kaum sangat penting sebab untuk meningkatkan keharmonian negara. Penting supaya kita tidak mudah menilai budaya orang lain. Ia sangatlah penting untuk menjamin kemajuan negara di masa akan datang. Of course, kesepaduan sosial ni penting sebab kita boleh share knowledge sesama kaum. Sebab different kaum ada different knowledge and different kebudayaan dia. Perpaduan sosial penting kerana untuk mengelak berlakunya sekali lagi peristiwa 13 Mei. Kesepadan sosial itu penting kerana kita akan mendapat kata sepakat dan kesefahaman daripada setiap kaum supaya tidak berlaku persengketaan. Kerana negara perlu aman jika terdapat banyak kaum. Penting supaya kita boleh berfikir terbuka. Penting sebab saya dapat mengetahui tentang budaya-budaya lain. Penting sebab in order to make the rakyat hidup dalam keadaan yang harmoni, and then the economy akan lebih stabil. Penting supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni dan kita boleh bekerjasama untuk melakukan apa jua yang kita hendak lakukan. Penting sebab kesepaduan sosial itu kefahaman saya itu perpaduan. So kalau ada perpaduan, negara kita akan menjadi harmoni. Bagi saya, apabila tiba hari perayaan, kita jemput jiran-jiran kita yang lain bangsa untuk datang ke rumah terbuka kita. Kita perlu bersifat terbuka bila menerima pendapat dari sesiapa sahaja. So, kesepadan sosial boleh dicapai dengan menerapkan rasa yang boleh melahirkan identiti bangsa yang. Aktiviti yang dapat saya lakukan adalah dengan mengajak rakan-rakan Cina dan India saya untuk lepak bersama dan meluangkan masa bersama-sama. Cara untuk buat kesepaduan sosial ni dengan cara kita boleh buat aktiviti macam jogging antara kaum. Lepas macam makan-makan ke, kalau kita buat macam perayaan, ajak semua kaum. Benda tu kita boleh share knowledge. Okay, that's all. Pada pendapat saya, kesepadan sosial tu boleh dicapai dengan apabila kita bermula daripada bangku sekolah. Contoh, kita melakukan aktiviti seperti hari sukan dan sebagainya yang melibatkan semua kaum bekerjasama. Sukatan pelajaran yang seragam. Ikuti semua aktiviti tanpa mengira kaum. Kena masuk palapis. Tuan, kena masuk palapis. Tuan, masuk palapis. Tuan. Bertolak ansur dan membantu satu sama lain. Tiga perkara yang paling utama: pendidikan, kesihatan dan sukan. Apa-apa jua yang berlaku dalam tiga bidang ni perlu diinklusif untuk kesemua-semua kaum yang ada. Saya rasa yang paling penting melalui sistem pendidikan lah. Sebab satu benda kalau diajar dari kecil lah, itu boleh diamalkan dengan lebih senang masa mereka besar. Secara keseluruhannya, banyak yang saya telah ketahui mengenai hubungan etnik di negara ini dan betapa pentingnya masyarakat di negara ini menjaga dan menyuburkan keharmonian rakyat di negara Malaysia kita. Oleh itu, rakyat Malaysia mesti terus memupuk keharmonian kaum, integrasi dan perpaduan kerana ianya adalah antara asas-asas penting untuk kejayaan negara. Keharmonian kaum harus dijaga, setiap kaum harus menghormati budaya dan agama kaum lain. Rakyat Malaysia juga harus sedar bahawa Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan penggunaan bahasa juga mesti dititik beratkan. Bahasa yang kesat dengan mengeji sesuatu kaum mengundang kepada perbalahan dan perpecahan rakyat.